Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya berkongsi dengan anda mengenai akibat kalau kita tak merancang kita punya kewangan. Basically rakyat Malaysia dia tak payahlah buat financial planning ni, tak penting lah sebab saya terlalu muda. And then saya rasa kerja saya dah selesa lah, saya tak perlu pun merancang kewangan saya sebab saya bekerja dekat company yang established. So basically kalau kita tengok majoriti rakyat Malaysia, kalau kita tengok hari ni lah, yang berusia 55 tahun, mereka terpaksa continue dia punya kontrak kerja. So ini adalah antara salah satu punca kenapa you kena kerja balik, sebab kita tidak ada perancangan keuangan. Basically kalau macam kita tengok anak-anak muda sekarang, saya sangat-sangat kagum dengan anak-anak muda sekarang yang mereka dah start merancang kewangan mereka. Contoh, mereka ada simpanan dengan ASB, simpanan dengan unit trust, sama you ada insurance. Okey, rakyat Malaysia yang bekerja kebiasaannya mereka cakap, oh saya tak perlu planning untuk saya punya retirement fund. Oh, anak saya nanti kalau belajar boleh je masuk IPTA ataupun mana-mana college. Ini kebiasaannya, mentaliti macam ni yang kita kena pupuk dan hapuskan mentaliti macam ni. Contohlah macam sekarang, kalau anda sebagai pekerja swasta, is a private sector yang makan gaji, so you guys boleh gandakan you guys punya tabungan persaraan melalui contoh salah satu produk kita ataupun yang dibenarkan oleh kerajaan. You boleh invest melalui EPF account satu you without cash money. So yang itu kita boleh gandakan tabungan persaraan kita. Sama kalau untuk yang parents yang ada anak, you boleh start menyimpan, contoh maybe RM100 ataupun RM200 sebagai tabungan persediaan anak-anak untuk masuk universiti. Dan dekat sini dia punya tempoh menyimpan, kita mula menyimpan untuk anak bermula seawal usia yang muda, 1 tahun. Kalau anak tu masuk universiti umur 18, so at least 18 tahun menyimpan. Paling tidak anak-anak tu dah ada tabungan persaraan, sebab you guys dah minta anak-anak untuk belajar bersungguh-sungguh. Definitely nanti bila anak dah bagi result, mak ayah saya ada result yang bagus nak masuk universiti, takkanlah kita as a parents nak bagi tahu anak, oh sorry anak, mak dengan ayah tak ada tabungan tersebut, tak ada duit untuk you sambung belajar. So kecewalah anak-anak. Dekat sini kita sangat-sangat encourage anak untuk belajar bersungguh-sungguh. Sebagai parents yang bertanggungjawab, kita pun kena sediakan tabungan pendidikan untuk anak-anak tadi. Nowadays, kebiasaannya kalau masyarakat Melayu, anak-anak muda kita yang nak sambung pelajaran, you akan pinjam PTPTN, ataupun zaman-zaman dulu, macam zaman-zaman abang saya masuk belajar, terpaksa gadaikan barang kemas mak ataupun cagakan tanah untuk perbelanjaan anak masuk universiti. Hari ni kita tak nak dah perkara-perkara yang dah terjadi sebelum ni kita akan ulangi lagi. That's why kenapa kita sangat galakkan untuk you as a parents menyimpan untuk anak kita. Of course kalau you tengok contoh macam saya, adik-adik saya yang dah habis belajar, you buat PTPTN, buat pinjaman PTPTN. After you habis belajar, belum lagi you start kerja, you dah terpaksa bayar you punya pinjaman PTPTN tadi. So basically ramai anak muda kita sekarang yang blacklist disebabkan PTPTN. You dah habis belajar tetapi you tak dapat kerja lagi, you dah kena blacklist sebab you tak mampu nak bayar PTPTN. Takkanlah kita as a parents nak tengok anak kita diisytiharkan bankrupt disebabkan kita tak ada perancangan keuangan untuk education dia tu nanti. Okey, untuk yang kesihatan pula, contohnya anda tidak mempunyai perlindungan hayat. Ataupun sebagai contoh, saya bagi kalau anda ada penyakit kritikal, mengalami permulaan penyakit kritikal, so kita tak ada simpanan ataupun kita tak ada membeli perlindungan hayat. Of course you perlukan, you sangat-sangat memerlukan perbelanjaan yang tinggi untuk merawat kos penyakit kritikal. So kalau kita tengok kat TV hari ni, ramai sangat yang minta derma, you terpaksa iklankan diri you yang you sakit,
you perlukan dana untuk perbelanjaan penyakit you. Of course kita tak nak benda-benda ni jadi kepada anda semua. So that's why kenapa pentingnya you kena menyimpan ataupun you mula mencari perlindungan hayat yang bersesuaian dengan you. Disebabkan kalau kita tengok hari ni ramai sangat, kalau contoh kalau kita boleh tengok selebriti yang tidak mempunyai gaji tetap ataupun business owner yang tidak mempunyai gaji tetap mengharapkan bisnes 100%. Kalau you tak bekerja, you tak ada income. So macam mana you nak continue you punya lifestyle? That's why di sini pentingnya you menggunakan hikmat perancangan keuangan. Sebab apa yang kita berikan dan apa yang kita cadangkan berdasarkan keperluan keuangan semasa you. Kebanyakan rakyat Malaysia hari ni, kalau anda kat luar sana mungkin anda adalah salah seorang yang tergolong dalam golongan yang mungkin saya cakapkan ni. You rasa hari ni you agak struggle dalam pekerjaan kita, belum lagi habis bulan, gaji dah habis, perbelanjaan education, perbelanjaan harian anak-anak yang sangat tinggi. So kalau you tak mula merancang keuangan hari ini, apa akan jadi pada you the next 10 years, the next 20 years kalau you tidak mula merancang keuangan? Kalau hari ni kita akan rasa struggle, the next 20 years definitely anda akan rasa macam suffer. So kalau kita tengok kat luar sana, ramai je kita punya mak ayah, kalau kita tengok ya, mak ayah kita terpaksa continuously kontrak, dah umur 55 terpaksa lagi sambung kontrak. Kenapa? Sebab mereka tak cukup duit untuk continue lifestyle hari persaraan mereka. Kita terpaksa lagi bekerja. Kesihatan kita adalah sihat. Adakah kita sihat seperti hari ini untuk bekerja the next 20 years lagi? That's why kenapa saya sangat-sangat menggalakkan untuk anda kat luar sana mula merancang keuangan kita, berfikir sejenak di mana kita patut simpan untuk persaraan hari tua, di mana kita patut simpan untuk education anak kita, di mana kita patut allocatekan gaji kita untuk tujuan perlindungan. At least ambil yang basic je, perlindungan hayat. For example, kita nak beri hibah kepada orang-orang yang tersayang, sediakan bekalan untuk isteri, untuk anak-anak. Di hari kalau you dah tak ada, at least isteri dan anak-anak tu ada sedikit wang untuk mereka continue dia orang punya lifestyle. Okay, itu saja perkongsian untuk video kali ini. So you guys kat luar sana, saya mengharapkan untuk subscribe, like dan share this video. So you guys juga boleh komen dekat bawah tu kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan mengenai kewangan. InsyaAllah saya akan jawab dalam next video. So terima kasih. Bye.